Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, wa ya Habiballah wa ya Khalilallah. Ashhadu annaka Rasulullah, أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir tammim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kata Allah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membela, maka Allah menyediakan ruang tempat di atas muka bumi ini seluas-luasnya untuk mereka berhijrah, dan juga Allah akan memberi kepada mereka rezeki yang makmur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah lagi, barang siapa yang keluar daripada rumahnya bertujuan untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, tiba-tiba mereka menemui ajal dan mati, maka tetaplah pahala yang Allah nak berikan kepada mereka itu dengan pahala ganjaran yang cukup besar. Dan Tuhan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Shadaqallahul Azim. Surah An-Nisa ayat yang ke-100. Yang semuliakan Sahibul Muhtaram, pengurusi majlis pada program kuliah perdana Ma'al Hijrah pada malam ini, dan seluruh tuan kuasa pentadbir Masjid Bukhari, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Tamu-tamunya, marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah pada malam ini, malam Jumaat, dan malam ni ataupun hari ni hari yang ke-9 di bulan Muharram, yang disebut juga hari Tis'ah Tasu'ah. Tis'atun Tasu'ah, hari yang dituntut kita berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram, dan juga puasa sunat hari Ashura pada keesokan hari, pada hari Jumaat. Rasulullah bersabda, sumu yaumu Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffiru sana allati qablahu atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan kata Nabi, bagi orang yang berpuasa pada hari Yaum Ashura, pada hari 10 Muharram, dan aku mengharapkan agar Allah mengampuni dosa selama setahun sebelumnya. Ini merujuk kepada hari yang ke-10 Muharram, dan juga kata Nabi, mafhum hadis, kiranya aku dipanjangkan umur oleh Allah pada tahun depan, maka aku juga akan berpuasa pada hari Tasu'ah, iaitu pada hari ke-9 Muharram.
maka menjadi suatu amalan sunnah kita seboleh-bolehnya berpuasa pada hari yang ke-9 dan 10, atau juga 10 dan juga 11, iaitu pada hari yang ke-11 Muharram. Ini juga dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i kita. Jadi siapa yang tak puasa hari ni 9, esok puasa boleh puasa pada hari yang ke-11 bulan Muharram. Kerana apa? Ganjarannya cukup besar, diampuni oleh Allah. Setahun, setahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun yang sebelum. Ini yang juga disebut, kata Nabi, setelah mana kita berpuasa sebulan Ramadan, maka selain daripada puasa Ramadan, selepasnya itu puasa yang paling afdal adalah puasa pada hari Ashura, iaitu pada bulan Muharram yang kita sekarang berada. Baik, kemudian kita lihat bulan Muharram ini disebut juga sebagai bulan suci. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, ila akhir ayat. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah menyebut, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah yang telah kami tentukan, kami telah tetapkan sebanyak 12 bulan. Dan daripada 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dihormati, bulan suci, bulan haram. Macam juga kita sebut Masjidil Haram, tanah haram, tanah suci. Maka bulan itu Nabi sebut 4 bulan. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga bulan Zulqa'dah, yang keempat bulan Zulhijjah. Jadi salah satu 4 bulan itu sedang kita berada, iaitu bulan Muharram. Maka bulan ni bulan yang disebut juga bulan yang dihormati, bulan kemuliaan, yang amat-amat dituntut kepada umat Islam seluruhnya agar kita perbanyakkan amalan saleh dan juga meninggalkan sesuatu yang ditegah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun syarak. Kerana itu baru kita nampak, baru kita tahu rupanya hijrah ni bukan sekadar kita keluar daripada rumah datang ke Masjid Al-Bukhari ni, contoh. Sebab itu pun dimaksudkan sebagai hijrah, kata ulama. Yang pertama kata ulama, hijrah itu dengan maksud yakni at-tarku. At-tarku ni meninggalkan. Meninggalkan rumah, kita datang ke masjid. Itu pun istilah hijrah. Meninggalkan perkara maksiat, maka berpindah kepada perkara amalan saleh. Itu pun hijrah. Hajara yuhajiru muhajaratan wa hijratan. Yang itu disebut daripada sesuatu kita pergi ke tempat yang lain, maka disebut tadi hijrah. At-tarku meninggalkan. Yang kedua disebut oleh ulama al-i'rad. Dalam Quran disebut fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin wa'rid al-i'rad. Maka Allah sebut, wahai Muhammad, sebarkanlah Islam secara terang-terang, wa'rid 'anil musyrikin wa'rid al-i'rad. Maka jangan kamu berpaling lagi kepada puak musyrikin. Jadi al-i'rad, hijrah itu bermaksud berpaling. Berpaling daripada sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kita berpaling alih kepada sesuatu yang lebih manfaat. Itu dimaksudkan al-i'rad pun juga adalah hijrah. Yang ketiga al-qat'u. Al-qat'u ni putus, memutuskan, putuskan hubungan kita dengan perkara
yang disukai oleh iblis dan syaitan. Putuskan. Putuskan dunia yang melalaikan dan mencuaikan. Tinggalkan tadi. Putuskan ke perkara yang boleh menjerumus ke arah perlakuan jahat, maksiat dan keji. Itu al-qat'u. Yang keempat, al-man'u, yakni menahan. Kita menahan nafsu li'ammar tabisu, nafsu yang amarah, nafsu yang tak elok, nafsu yang ganas. Jadi kita menahan daripada diri kita nak melakukan kejahatan, nak berzina, ada keinginan umpamanya, maka tahan. Nak mengumpat, nak memfitnah orang, kita menahan nafsu. Sebab nafsu kecenderungan dia, cenderung dia untuk melakukan perkara mungkar. Itulah 4 di antara maksud yang dikatakan hijrah. Dan Nabi SAW juga pernah ditanya oleh sahabat, ayu hijrati afdalu ya Rasulullah. Baik, apakah hijrah yang paling baik untuk kami lakukan ya Rasulullah? Lalu Nabi pun menjawab, hijrah yang paling baik untuk kamu lakukan itu ialah antahjurama kariha rabbuka. Antahjurama kariha rabbuka, maksud dia kamu berhijrah meninggalkan sesuatu yang dibenci, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu maksud hijrah yang terbaik, Nabi jawab. Ini perkara yang bukan mudah, bukan senang tuan-tuan. Nak kita tinggalkan, buang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, nak gantikan amalan yang saleh. Rukuk, walaupun ada segelintir ulama menyebut makruh, pi jumhur sepakat ulama ramai menyebut merokok ni haram. Kalau ambil yang makruh pun sama, elok ditinggalkan. Kalau ambil hukum haram, petah lagi. Kan mudah kita nak meninggalkan suatu perbuatan yang dah bukan baru, berpuluh tahun dengan tabiat merokok ni. Susah kita, mahal pun beli juga, RM18 sekotak, RM20 pun tak ada masalah. Yang penting dapat merokok. Itu. Walhal kita tahu merokok bukan suatu amalan ibadah. Dia tak jadi sebagai pahala. Bismillahirrahmanirrahim, sedut asap rokok. Ada orang merokok Bismillahirrahmanirrahim? Mana ada? Tak ada kata orang Kedah. Merapu. Kalau ada orang yang isap rokok, baca Bismillah, tu tak lama lagi lah tu, meninggal kot. Jadi artinya Nabi kata sesuatu yang kita mulakan dengan basmalah maka ada berkat. Takkan merokok ada berkat ke? Tak ada. Maksud dia kita kena tinggalkan. Itu kalau kita ambil perkara makruh, melewat-lewatkan waktu solat, tak ada sebab, tak ada keuzuran, saja deh tengok pukul 7.40, 7.39 maghrib Kedah Al-Ustaz, tengok tak perlambat lagi. Pukul 7 tak sembahyang syak lagi, 7 suku lambat lagi ni, ada dalam 20 minit lagi. Dia delay waktu dia nak qiyam ataupun dia nak mendirikan solat. Maka ini hukumnya adalah makruh yang dibenci oleh Allah. Di sinilah kita nampak hijrah ini berkait rapat. Apa yang perlu kita hijrahkan? Maka sama ada yang disebut at-tarku ataupun al-i'rad ataupun al-qat'u ataupun al-manu'. 4 yang dimaksudkan tadi. Di mana kita nak letak? Kalau tarku, tarkulah. Kalau kata disebut al-i'rad, apa yang kita nak letak di situ? Sebab itu dimaksudkan tadi, orang yang berhijrah di jalan Allah untuk menegakkan Islam,
dan membela agama Islam. Satu, pahala tu dah tentulah yang Allah sebut dalam dia berusaha untuk berhijrah tadi. Maka kalau mati dia, mati yang Allah telah tuliskan pahalanya, pahala yang cukup besar, pahala di sisi Allah, bukan kecil, pahala besar. Sebab dia berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang tak elok. Contohlah kita ambil tuan banduan yang ada di penjara. Lebih-lebih lagi banduan yang akan dihukum gantung sampai mati. Biasa dadahlah. Dan juga kesalahan jenayah membunuh, qatil. 302 kanun keseksaan, hukum gantung sampai mati. Tak ada jalan dah. Mahkamah dah tetapkan. Cuma nunggu proses mahkamah rayuan, akhirnya persekutuan, dan last sekali sama ada mendapat pengampunan agung. Ini disebut, kalau tidak akhirnya hukum tetap dilaksanakan. Tak ada pilihan dah. Dia dah tahu dia nak mati bila. 10 tahun. Biasa proses nak gantung ni bukan sekejap. Amin kumpulan Al-Ma'unah dulu pun lebih kurang 7 tahun tempoh. Lepas satu mahkamah, lepas mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, lepas tu mahkamah persekutuan, lepas tu tengok dapat pengampunan agung ataupun tidak. Kalau tidak, maknanya tetap hukum gantung sampai mati. Lama, bertahun-tahun. Dan dalam proses dia bertaubat kepada Allah. Adakah kita nak jadi hakim dulu daripada hakim yang akan memutuskan nanti? Ataupun kita merasai bahawa kita pula menjadi Tuhan, menetapkan bahawa dia ni adalah manusia yang paling jahat dan tak akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi menceritakan cerita bagaimana seorang yang telah membunuh 99 orang. Dosa dia, dosa membunuh. Dan ada suatu perasaan Allah campakkan hidayah dalam hati dia. Dia ni nak bertaubat dan bertaubatlah. Dia nak pergi satu tempat yang boleh dia berada di situ dalam keadaan tenang dan aman. Maksud dia nak hijrah. Tanya satu orang yang dia jumpa, minta pandangan. Sebab itu kita ni, bila kita alim sahaja dengan ilmu tapi tidak beramal, tak jadi. Dan begitu juga orang yang beramal tapi tak ada ilmu pun tak jadi. Ni satu orang ni dia ada ilmu tapi tak beramal. Dan ada juga dia beramal tapi tak ada ilmu. Bila satu penjenayah, pembunuh ni bertanya pada dia, adakah aku ni diterima taubat yang aku telah melakukan jenayah qatil, yakni membunuh, al-qatlu. Jenayah bunuh ni maka hukumnya qisas, hukum balah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abd wal untha bil untha ila akhir ayah Al-Baqarah. Maka dijawab oleh tadi, dia alim tapi tak beramal. Maka dia kata, dosa kamu ni dosa membunuh bukan kecil, dosa besar. Bukan seorang, 99 orang yang dah kamu bunuh. Maka tak akan Tuhan ampunkan dosa kamu. Penjenayah yang membunuh ni akhirnya dia lengkap cukup genapkan, bunuh pula orang yang jawab yang tak ikut selera dia lah. Maksud dia, jawapan dia yang dia kecewa. Dia bunuh lagi. Genap 100 orang yang dibunuh. Dan dalam perjalanan dia nak pergi menuju ke tempat orang yang bertakwa, dia nak bertaubat dan nak berubah, berhijrah.
maka meninggal dunia dalam perjalanan tersebut. Malaikat maut datang, cabut nyawa dia. Dalam hadis menyebut, illa zira', melainkan tak jauh, lebih kurang sehasta begitu je jarak, nak sampai kepada perkampungan taqwa. Maka datang dua pasukan malaikat. Yang pertama malaikat azab, yang kedua malaikat rahmat. Nak ambil jasad, sama ada rahmat ataupun azab ni. Maka Allah hantar malaikat yang lain untuk ukur dia mati ni, jarak dia di antara tempat rumah dia ataupun kawasan rumah dia dengan tempat yang dia nak bersama dengan orang yang beriman bertakwa ni, berapa jauh. Akhirnya malaikat ukur dekat dengan tempat kampung taman orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lalu Allah memutuskan dia selayaknya diambil jasad rohnya oleh malaikat rahmat, bukan malaikat azab. Ini nak ceritanya peluang Allah beri kepada kita tadi, ya, berada di atas muka bumi tadi, nampak muraghaman katsiran wasa'ah. Allah bentangkan seluasnya di atas muka bumi ini tempat kita nak berhijrah. Dan Allah akan rezekikan kepada kita, tuan-tuan dan puan sekalian, rezeki yang makmur, murah. Itu suatu rezeki, keampunan dosa daripada Allah. Ini juga boleh kita istilahkan sebagai hijrah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tak akan lari daripada melakukan perkara zambi, dzunub, perkara dosa, kita tak boleh nak lari. Satu orang sahabat yang bernama Sa'labah, dia satu ketika jalan keluar, dan entah macam mana terpandang satu orang perempuan mandi, ibu sekalian. Ya, zaman dulu, zaman Rasulullah pun lagi, tandas tak ada di rumah, di luar. Kita pun di kampung-kampung tahun 80-an, 90-an, tandas rumah di luar, kan di dalam rumah di luar. Di atas padang pasir zaman Rasulullah tu tandas macam tu je. Bukan hatlah ni, tuan-tuan, duduk dengan dibuat daripada papan kayu, dibuat daripada batu simen. Zaman dulu buat daripada pelepah tamar. Jadi nampaklah kalau mandi tu, kalau tak pakai apa, memang nampak langsung lah. Terus mungkin perempuan ni pakailah kain juga, tapi ternampak bukan saja melihat orang perempuan mandi, satu orang sahabat Nabi Sa'labah, lalu dia terasa dosa dia cukup besar dilakukan. Ini bezanya zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Beza daripada ibadah yang dilakukan. Contoh kita ambil khusyuk solat. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, bagaimana mereka semayang, khusyuknya tak sama hari ni, jauh. Kita kok dapat khusyuk waktu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, tu pun jadi dah. Ada orang yang khusyuk tang mana, tang bagi salam ke kanan, Assalamualaikum, khusyuk dia tang situ. Sepanjang dia baca suratul Fatihah Ummul Kitab, dia tak khusyuk. Dia rukuk tak khusyuk, dia i'tidal tak khusyuk, sujud tak khusyuk. Dia khusyuk dia betul-betul bagi salam. Nampak? Sudah tentu Nabi, zaman sahabat Allah, antara disebut riwayat Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair al-Awam di antara 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga ghairul hisab wal azab. Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abi Bakar, maka mendapat anak yang bernama Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair di antara manusia yang hebat sembahyang ni, khusyuk. Bila dia sembahyang,
Waktu sujud, burung datang kerumun. Lama sujud Abdullah bin Zubair. Ini berkat kahwin nikah dengan anak kepada Sayyidina Abu Bakar, Asma. Dan Zubair pula adalah sahabat Nabi. Anaknya Masya Allah. Tak bangkit daripada sujud Abdullah bin Zubair, khusyuk semayang, lama sujud dia. Maka burung pun tak terbang, duduk dekat tempat sujud. Gitulah burung tu. Sehinggalah Abdullah bin Zubair riwayat bangun daripada sujud, bau burung tadi terbang. Itu menunjukkan burung pun suka pada orang yang disebut namanya Abdullah bin Zubair. Jadi zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, kita dah 1445 tahun Rasulullah meninggalkan kita. Keadaan tak sama hari ini ya, dengan zaman Rasulullah SAW, dengan zaman sahabat. Mereka lain, semayah mereka lain. Dan bila mana sahabat ni buat perkara yang salah, perkara yang khata, iaitu perkara yang silap. Dan kesilapan itu boleh kita katakan sebagai silap yang ringan, bukan kata besar. Lagipun tak sengaja tadi, Sa'labah mengintai. Dia rasa suatu dosa yang cukup berat. Macam satu gunung menghempap. Beratnya hati macam tertindih, benda yang berat. Jadi apa yang dia nak buat? Istighfar pun dia rasa macam bukan mudah Allah nak ampun. Riwayatnya dia pun pergilah ke satu buah bukit di Madinah, Yathrib. 40 hari lamanya dia berada di situ, makan, minum, beribadat dan diminta ampun kepada Allah. Dia tak nak gangguan. Dia nak betul-betul fokus, tumpu mohon keampunan pada Allah. Allah, hebat sahabat. Lalu Jibril tanya kepada Nabi, kamu perasan tak Rasulullah? Sahabat yang dalam dewan kuliah selalu dalam masjid, lama dah tak ada. Nabi kata perasan, Sa'labah. Baik, minta sahabat lain pergi panggil dia, turut dia. Dan turunlah Sa'labah tadi sampai di masjid. Nabi tanya, what happened to you? Gitulah lebih kurang. Apa masalah kau wahai Sa'labah? Sa'labah cerita, aku ketika itu ternampak wanita mandi, bukan sengaja tak, terpandang. Oh. Lalu Nabi jawab, rahmat Allah lebih luas daripada dosa yang kamu buat itu wahai Sa'labah. Kalau itu sekiranya diletakkan sebagai dosa, sebab bukan sengaja. Perkara yang lupa tak sengaja ni kita tak salah. Macam semayang, tertidur daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 5 petang, Zuhur tak semayang. Adakah dosa tak? Sebab dia tidur sebelum masuk waktu dan dia bangun selepas tamat waktu semayang Zuhur. Hukum tak dosa, cuma dalam mazhab Syafi'i wajib dimengqadhakan solat. Ibu tuan-tuan sekalian, waktu jahiliah dulu kita tak semayang, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Maka dalam mazhab Syafi'i, hukum qada solat itu adalah wajib. Bukan kata sunat, harus dah, wajib. Larat mana kita nak qada, tu ikut masing-masing punya kekuatan. Lepas Zuhur, qada waktu Zuhur. Lepas Asar, qada waktu Asar. Lepas Maghrib nak qada solat waktu Maghrib. Zaman bila? Jahiliah dulu. Zaman kita dulu, karat jahiliah, bukan kata jahiliah, karat jahiliah. Hak pakai baju jenis tak kisah aurat, yang tu dulu. Zaman dulu. Pak ye ke apa benda dulu. Zaman rambu-ramba dulu. Hari ni baru ada rasa ingat nak mati. Ini baru kita nampak hijrah. Allah bagi sikit kesedaran. Dengar pula Ustazah Asma Harun, ibu sekalian, contohlah. Dengar pula ceramah Ustazah Isfadiah Disuki umpama, terasa juga lagi. Masuk ya. Disuntik kesedaran. Akhirnya mudah-mudahan yang masih lagi belum sedar, maka mereka akan sedar. Tapi ingat, sesuatu yang kita tinggalkan dulu, perkara yang fardu, sama ada dulunya kita tak semayang, harta banyak, duit banyak, tak berzakat, maka qada.
apa yang telah kita tinggal, termasuklah puasa yang sama ada sengaja ataupun tak sengaja, yang kita tak mau puasa di bulan Ramadan. Bukan dalam keadaan uzur, yang kita tak uzur tapi kita tak puasa. Ini ingat. Ya, kita tahu bahawa Allah Maha Pengampun tadi, Maha Mengasihi. Tapi bila mana dalam syariat begitu peraturan dia, itu dia punya pedoman dia, panduan dia. Kalau tidak, maka tak lengkap dan tak sempurna. Takut mati, yang ni dikatakan mati sebelum taubat. Ni Sa'labah tadi, dia takut sungguh dosa dia. Walaupun Nabi kata rahmat Allah lebih luas daripada dosa kau yang kau buat ni, ya Rasulullah, wahai Sa'labah. Tak, ya Rasulullah, aku tak tertanggung, berat ni aku rasa ni. Masa tu pun dah azan, iqamat, mayang. Nabi pun jadi imam. Nabi pun baca ayat tentang azab neraka Allah. Contoh, fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka kata Allah, takutlah kamu dengan azab neraka yang bahan bakarnya adalah batu patung-patung berhala dan manusia yang kufur, kata Allah. Disediakan untuk golongan yang kafir. Bila mana Sa'labah dengar ayat itu yang dibaca oleh Rasulullah jadi imam, Sa'labah berada di belakang, lalu jatuh pengsan Sa'labah. Allah. Begitu takutnya Sa'labah, nampak. Hak dosa tu satu hal. Bila disebut inilah balasannya azab neraka dengan dosa yang dibuat, tak tahan Sa'labah, tuan-tuan dan puan sekalian. Cuba bayangkan kita hari ini. Kalau benar kita orang yang beriman hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, orang yang fajir mujrimin, orang yang fasik fasiqin, yang banyak berlaku jahat, yang engkar, maka bila mana mereka buat dosa ni, dosa besar, tapi mereka menganggap, kata Rasulullah, lalat hinggap di hidung, lalu kuih tepih macam tu je. Manakala, kata Nabi, apabila orang yang beriman buat dosa kecil, dia menganggap satu jabal bukit nak menimpa muka, wajah dan tubuh badan dia. Ni antara kita ambil perbezaan orang yang beriman dan juga dengan orang yang fajir fasik. Maka Sa'labah ni dianggap macam tu. Dosanya kecil kalau dikira sebagai dosa, macam batu nak menghempap wajah, muka dan kepala dia. Lalu sakit Sa'labah. Allah, sampai macam tu dia menangguh. Dia fikir terlalu panjang, lama benar. Lama sangat bagaimana dosa nak diampun oleh Allah. Dan Nabi pun bertindak nak ziarah Sa'labah di rumah, gering sakit. Lalu ketika itu Jibril terlebih dahulu datang jumpa ya Rasulullah. Aku nak wahyukan, bagi tahu pada Sa'labah, sesungguhnya dosa yang dia buat itu dosa yang tak sengaja. Ternampak, terpandang wanita mandi, Allah ampuni. Bukan setakat dosa tu wahai Rasulullah diampuni oleh Allah, segala dosa-dosa dia yang lalu yang dibuat, maka juga Allah ampuni. Allah, rahmat Allah. Tu yang kata baru hendak buat baik, bukan buat lagi, baru nak, niat tu dah ada dah, pahala tu mengalir dah. Walaupun belum buat, dia nak buat, dia nak taubat, dia nak minta ampun pada Allah, dah dicatat. Tu yang disebut korban kita baru ni. Sebelum darah titisan pertama jatuh sembelihan korban ke tanah, maka terlebih dahulu darah tu setelah sampai kepada Allah, lebih cepat lagi pahala tu Allah nak bagi. Tu yang kata Allah ni berlari menerima taubat kita, kita berjalan mohon keampunan pada Allah, Allah datang kepada kita dalam keadaan berlari. Itulah kiasannya, bagaimana Tuhan yang maha pengemurah lagi maha mengasihani. Bila Nabi sampai ke rumah Sa'labah, mula-mula Nabi
minta Sa'labah, kamu mari dekat aku. Letakkan kepala kamu di atas ribu aku, wahai Sa'labah. Masih lagi Sa'labah kata, aku tak layak lah ya Rasulullah, dosa banyak. Tubuh badan aku, jasad aku ni penuh dengan dosa ya Rasulullah. Nabi kata, marilah. Tak layak aku wahai Rasulullah. Nabi kata, aku baru didatangi malaikat Jibril alaihissalam, nyampaikan suatu berita, good news. Berita apa itu wahai Rasulullah? Jibril beritahu Allah mengampuni dosa yang kamu buat. Dosa yang kamu ternampak wanita mandi. Kegigihan kamu punya usaha, retiak kamu nun pergi sampai panjat bukit. Minta ampun pada Allah, kamu fokus supaya Allah ampuni segala dosa yang kamu buat. Allah dengar wahai Sa'labah. Allah tahu, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Tak sia-sia hijrah yang dilakukan oleh Sa'labah, hijrah menuju pengampunan Allah. Akhirnya Allah ampuni dosa. Hak Jibril baru mai syak ni bagi tahu pada aku, hang punya dosa ni diampuni. Apa reaksi Sa'labah tuan sekalian? Sa'labah bertakbir, Allahu Akbar. Sa'labah terus takbir. Takbir ni walitukabbirullah, suatu tanda kemenangan. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasi hari raya kemenangan dengan takbir. Allahu Akbar, berteriak Sa'labah. Allah tuan-tuan, tak ada sesuatu yang paling tinggi kenikmatan. Hak bagilah duit kekayaan berbilion pun tak akan pilih. Tapi kalau diberi pilihan, hang mau duit 1 juta ataupun keampunan dosa daripada Allah, seluruh dosa yang hang buat, maka sudah tentu bagi orang yang mendambakan syurga Allah, mencintai Allah dan Rasul, mengharapkan redha Allah, akan pasti dia akan memilih keampunan Allah lebih daripada dunia, harta, kekayaan, kemewahan, nikmat. Pasti. Tu yang kata Sa'labah ni, dia bertempik, berteriak tu, kemenangan dia. Dan diriwayatkan ketika itu Nabi menyatakan Sa'labah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia Sa'labah selepas dia bertakbir. Seronok dia diampuni dosa oleh Allah, lalu dia meninggal. Dan Nabi menyaksikan malaikat yang berada di langit, di arasy, turun berduyun-duyun dan mengiringi jenazah Sa'labah untuk dikebumikan. Allah tuan-tuan, ini cerita yang kita ambil pengajaran yang cukup banyak, yang terbaik. Ini hijrah yang kita nak cari. Hijrah menuju pengampunan Allah, hijrah nak mengambil ataupun cari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang yang berhijrah digelar muhajir. Maka mereka tadi daripada kalangan sahabat Nabi, ada yang hijrah dulu sebelum Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman dan yang lain, Umar, hijrah dulu. Mus'aib bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar, lagi awal hijrah dia dengan Abdullah bin Umi Maktum. 2 orang dulu pergi Yathrib, ajak mereka Quran, ajak mereka tentang Tauhid. Kemudian baru disusuli rombongan kedua. Kemudian yang ketiga Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, dan ada lagi selepas Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, di antara Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Syarat Suhaib, kata puak musyrikin, hang kena tinggalkan segala kekayaan kemewahan yang bina di Mekah daripada perniagaan. Sikit pun Suhaib tak heran, tak peduli tuan. Sanggup dia. Bukan kata 10 rial ke, tinggal boleh bawa sikit ke, 20 rial belanja tengah jalan tak. 10 sen sekupang pun tak boleh nak bawa. Puak Mekah ni tak benarkan, tak izinkan. Allah zalimnya tuan. Dia kata ujian
Hijrah bukan mudah. Tinggal semua kekayaan kemewahan. Sanggup sampai di Yathrib, Nabi sambut, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabih ni apa dia? Untung. Salim, sejahtera, selamat. Khasir, rugi. Ini rugi. Yang kita nak cari ni rabih. Rabih ni beruntunglah perniagaan yang kamu buat ni wahai Suhaib. Kita tanya balik, beruntung apa benda ya Rasulullah? Sekupang pun aku tak bawa daripada Mekah, dia tak bagi. Selai sepinggang ni. Tak, bukan maksud untung dunia. Perniagaan yang Nabi kata bay'un, perniagaan itu kamu sanggup korban. Maka asbabun nuzul turun surah Al-Baqarah ayat 207. Allah berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada di antara manusia, kata Allah, yang sanggup berkorban pada diri dan seluruh apa yang ada semata-mata mardatillah, nak mendapat, nak mencari redha Allah. Allah itu tak mampu, hadirin sekalian, tak mampu. Sebab itu saya kata tadi, beza dia zaman Nabi sahabat dengan kita dah 1400 tahun ni. Takkan ada orang yang mampu buat macam Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Tinggal habis. Tapi itulah Nabi kata, kamu punya perniagaan ni perniagaan yang cukup menguntungkan. Ini Allah amat belah kasih pada orang yang menjadi sebenar-benar hamba kepada Allah, bukan hamba tagut, bukan hamba dunia. Ini asbabun nuzul, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah. Jadi artinya, balik tadi hijrah, suatu perkara yang kita nampak mudah, boleh kita ke sana ke sini, meninggalkan tempat ke tempat. Tapi dalam erti kata hijrah yang sebenar, Nabi kata lagi, la hijratan ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tak ada hijrah berpindah daripada tempat ke tempat lagi setelah aku buka kota Mekah. Tapi kata Nabi, yang ada hijrah dalam maksud ialah kamu jihad dan niat. Bagaimana kamu berjihad, kesanggupan kamu berjihad, merelakan diri dan harta, habis semua, korbankan. Dan yang kedua, niat ni maknanya bersangkut pada hati. Sejauh mana kita mengikhlaskan diri di dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Tak semudah yang kita rasa. Tuan datang daripada rumah, datang Masjid Bukhari. Masjid ni dia tak ada kariah di kiri kanan depan jalan raya. Kawasan ni bukan kawasan perumahan, bukan kawasan kampung, bandar. Tuan yang datang ni hadir, baik datang maghrib isyak nak sembahyang jemaah, dan hadir pula untuk berada di dalam majlis ilmu Allah. Kalau ikhlas kita betul-betul lillahi ta'ala, betul dah yang Nabi sebut dalam hadis muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, yang disebutkan tadi, muraghaman katsiran wasa'ah. Di tempat mana ni? Di atas muka bumi Allah, fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Allah akan sediakan rezeki yang makmur, yang luah, dan Allah nak bagi peluang kepada kita kebaikan yang banyak di atas muka bumi. Tuan keluar daripada rumah tadi, datang ke Masjid Al-Bukhari, tujuan nak semayang jemaah maghrib. Ada pula kuliah perdana maghrib camah mak hijrah umpama. Duduk sekejap, dapat pahala niat i'tikaf. Pahala tu nampak Allah sebutkan tadi, telah ditulis oleh Allah. Kalau mati kita, pahala tu pahala jihad fi sabilillah, dan ditambah pula dengan niat lillahi ta'ala Allah. Apa kita nak kata? Tak ada sesuatu pun yang rugi. Kerana itulah hijrah ni, kalau kita ambil di atas muka bumi ni, artinya kalau Nabi sampai di Yathrib pada waktu itu, Nabi bina masjid. Hijrah yang paling terbaik adalah kita mulakan kehidupan kita
di dalam suasana peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nampak. Sebab Nabi bina masjid. Nak bina diri kita, nak bina akhlak kita di masjid. Setelah mana kita mempunyai suatu keyakinan kepada Allah, namanya akidah. Kemudian dalam proses kita nak menjadi muslim yang sejati, menerima apa juga syariat ma syara'a lil muslimin min ahkami dinihim wa dunyahum wa ukhrahum. Segala peraturan pensyariatan termasuk perkara ketaatan, solat, puasa, zakat, haji, belajar Al-Quran, mengaji, jadi satu orang yang berilmu, semua untuk pentadbiran agama dunia dan juga akhirat kamu. Ini artinya masjid. Kalau bukan hijrahnya kita bermula di masjid, kita takut. Bukan daripada golongan yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Sebab Nabi sambung dalam hadis itu, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kalau dia hijrah ni kerana dunia yang dia berhajat dan wanita yang ingin dikahwini, maka hijrah itu dapatlah apa yang dia niat. Yang ni kita takut. Tahun depan sama juga, tak berubah, hijrahnya tidak berlaku. Sebab dunia dan wanita itu yang dia hajat. Tapi kalau kita tadi al-i'rad, berpaling daripada aku ni betul-betul hijrah ni tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Allah nak bagi iaitu kemakmuran, rezeki dan berbagai-bagai lagi yang dia akan perolehi. Syaratnya hijrah tadi betul-betul fi sabilillah, demi nak mempertahankan, membela agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bukan mudah tuan. Kita duduk di akhir zaman ni, kita tahulah lagu mana. Yang kita ada anak dengan cara anak, yang kita ada isteri dengan cara isteri, yang isteri pula ada suami dengan cara suami. Cara hidup, pembawaan ketua keluarga di dalam sebuah keluarga, menuju syurga ataupun sebaliknya. Ini yang kita takut. Sebab kita hari ini sudah berada pada alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Alam pertama, alam roh, kekal tak? Tak kekal. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Waktu itu di alam roh mengaku Tuhan Allah. Kemudian pindah pula daripada alam roh arwah, kemudian kita masuk pula dalam perut ibu. Alam rahim, alam kandungan. Kekal ke dalam kandungan ibu? Tak. 9 bulan lebih kurang. Keluar pula, berpindah alam ketiga, alam dunia. Kekal tak? Dah. Menteri Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggal di hospital Sultanah Bahiyah kat sini, Lustang. Mana nak sangka makan durian sebelum berlakunya kejadian pendarahan otak. Bukan kata sebulan ward masuk ward, sakit itu sakit ini, tak. Hari Jumaat terasa mual muntah, kemudian segera masuk buat pembedahan sebab pendarahan otak. Hari Ahad, Jumaat masuk, hari Ahad meninggal. 2 hari. Begitu cepat. Begitu cepat. Ini disebut mautul faja'ah. Mautul faja'ah ni dikatakan mati mengejut. Dan mereka itu kalau beriman, kata Nabi, rahatanil mu'min, mati mengejut itu mereka matinya direhatkan oleh Allah, maka mereka berehat. Tapi syarat dia beriman. Mautul faja'ah. Tak kira lah mati lemah, mati terbakar, mati aksiden kemalangan, mati tadi baru masuk ward sehari 2 hari, lepas itu tak sedar, meninggal dia. Itu mautul faja'ah. Yang ni mati mengejut. Bagi orang kafir, suatu penyesalan, mereka tak nak
mati mengejut ni. Tapi bagi orang beriman, rezeki. Mereka ni rehat. Nampak macam azab, tapi berehat mereka. Walaupun ihtidar ni sakaratul maut memang ada. Nabi macam tu pun Aisyah kata, aku tak cemburu kalau ada orang beritahu saudara dia, kawan dia, ahli keluarga ni matinya mudah. Aku ni isteri Rasulullah, aku hadap suami aku waktu nak wafat. Kita kata paling senanglah Nabi, memang. Tapi Nabi juga ada sakaratil maut. Nabi ambil air ataupun celup, yadkhulu yadahu fi qadhi. Nabi celup tangan dia masuk ke dalam bejana. Qadhi ni bejana, bekas yang ada air alma dalam tu, dan Nabi celup, Nabi buat keluar. Wa yamsahu wajhahu, dan Nabi sapu ke muka. Saat ini sakaratil maut. Dan fayaqulu Allahumma a'inni ala ghamaratil maut atau sakaratil maut. Kata Aisyah, selepas Nabi sapu air di tangan tadi ke muka macam ambil uduk tu, lalu Nabi pun berkata, maksudnya berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku ringan saat nyawa aku nak keluar daripada jasad, wahai Allah. Tu Nabi tu. Dan Nabi pernah menyebut ringan saat nyawa nak keluar daripada tubuh badan jasad sebagaimana 300 darbatin bisayf, seumpama 300 tetakan pedang yang tajam. Allah ni, kita mau tak mau, Allah tetap akan hijrahkan kita daripada alam dunia kepada alam yang keempat, yakni alam kubur. Kubur belum akhirat lagi. Melalui proses pula orang yang berada di alam kubur. Nabi yang selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni, ya Allah, lindungilah aku daripada orang yang takut, melainkan aku mau takut ni hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah. Yang kedua, wal bukhli, ya Allah, lindungilah, jauhkanlah aku daripada menjadi orang yang ada sifat bakhil. Bakhil ada dua, kata ulama. Bakhil tak mau berjuang dalam Islam. Yang kedua, bakhil kedekut nak bersedekah. Bakhil kedekut, dia tak mau menghulurkan duit sumbangan wakaf, infak, apatah lagi zakat yang wajib pun dia tidak mau. Yang ketiga, Nabi doa lagi, wa a'udzubika min an arudda ila ardhalil umur. Ya Allah, jangan engkau panjangkan umur aku, umur yang dihina olehmu, ya Allah. Nabi minta, jangan sampai 100 tahun tapi tak berjuang dalam Islam, umur yang dihina oleh Allah. Dan yang akhir sekali, Nabi kata, wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min fitnatil qabr. Lindungilah aku, ya Allah, daripada ujian fitnah dunia dan juga ujian fitnah kubur. Bila Nabi kata fitnatil qabri, bermaksud ujian soalan munkar dan nakir. Ni belum lagi alam yang terakhir, alam akhirat. Disebut sebagai gerbang, pintu gerbang nak masuk ke akhirat. Al-qabrahu awwal manazilil akhirah. Kubur adalah rumah awal negeri akhirat. Jadi belum lagi kita masuk ke alam yang kelima terakhir, alam akhirat. Maka hijrah tadi daripada satu keadaan kita tak kekal. Yang kekal fil akhirah. Sama ada syurga mahupun yang keduanya neraka. Ini fikir-fikirkan, dan kita kena muhasabah, tuan dan puan sekalian, untuk diri saya. Sebagaimana hijrah yang terbaik tadi, boleh hari-hari, aci boleh hari-hari yang disebut tadi, antah jurama kariha rabbuka, tinggalkan apa yang dilarang, dibenci oleh Allah Ta'ala. Ini hijrah yang paling utama. Mudah-mudahan hijrah kita diterima oleh Allah dan dikira sebagai hijrah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, illa btigha wajhi rabbihil a'la. Hidup ni tak ada apa. Hang duit banyak, hang kaya, hang ada pengaruh, disukai oleh orang dan seumpama dengannya,
bukan ukuran. Yang penting adalah hidup ni Allah redha. Kalau hang ramai pengaruh, orang ramai suka hang, tapi dalam keadaan batil, hang buat jahat pun mereka suka, hang terima duit rasuah pun mereka suka, hang mencuri merompak harta negara pun orang suka, yang tu bukan termasuk kategori Allah redha. Tapi Allah redha walaupun hang ni rumah yang cukup daif, hati mulia. Walaupun orang tak ramai kenal hang, tapi seluruh makhluk yang berada di langit, di arasy mengenali satu orang hamba Allah ni. Yang ni yang kodok, yang ni yang kita mau. Biar makhluk di bumi ni tak kenal. Nun makhluk yang ada di langit, di arasy, duk pakat semua kenal. Puasa tak pernah tinggal Senin Khamis. Puasa Nabi Daud lagi selang sehari, sebulan 15 hari. Allah. Ni kita tanya bagus. Ustaz, saya nak puasa Nabi Daud lah. Boleh selang sehari. Tapi boleh tak semayang pun saya nak buat macam Nabi? Macam tu tak boleh. Semayang nak buat selang sehari. Hari ni semayang, esok tak semayang. Tu tak boleh. Tu tuan-tuan contohlah. Dia mesti kalau puasa macam tu, teruskanlah semayang. Hak ni orang tak tahu tapi dia buat. Dia mengaji tiap-tiap hari ni. Allah. Dia pulun sungguh. 3 hari khatam Quran. 3 hari khatam Quran. Saya mengajak di pondok Ustaz Datuk Kazim di Ipoh. Ada satu muslimat ibu sekalian. Dia susun elok. Satu hari dia boleh habis 1 juzuk. Sorry, bukan 1 juzuk. Satu hari dia boleh khatam 10 juzuk. Dia susun 5 waktu solat. Sebelum subuh dia habis mengaji 1 juzuk. Selepas subuh dia mengaji 1 juzuk, habis selesai. Sat lagi dia mari lohok pula 1 juzuk sebelum lohok. Kemudian 1 juzuk lagi lepas lohok. Asyak begitu. Sebelum asyak dia habis 1 juzuk. Lepas asyak lagi dia habis pula 1 juzuk. Maghrib sama, asyak sama. 5 waktu dia boleh habis 1 hari 10 juzuk ibu sekalian. 2 hari 20 juzuk. 3 hari 30 juzuk, khalas. Allah. Umur lebih kurang dalam 60 lebih gitu. Orang tak tahu. Tapi nampak Allah makhluk di langit kenal. Hak ni yang kita cari ni. Yang kita nak cari di penghujung usia. Tak ada lah. Hak lain dunia ni dah jenuh. Kita boleh rasa lah lagu mana. Hak kita dah kerja dah dulu sampai pencen umur 60. Allah jenuh dah aku kerja. Duit dah rasa dah. Berjalan sana sini pergi Mekah haji umrah. Makan cerita macam-macam. Setakat Caketiau Sungai Dua, tak ada benda lah kita kata. Kan? Dia mari pula di Kedah ni apa dia? Kari. Tak ada apa, gulai kari. Pekngah, pekngah lagi. Dengan ikan temenung aku dah temenung sangat dah. Jenis makan apa yang tak makan, segala-gala dah. Apa lagi kita mau tuan? Pikir-pikir balik. Rumah jenuh dah. Tak larat duduk di rumah. Budak duduk masjid. Tu yang ramai hari ni, ibu bapa. Dia duduk di pondok-pondok. Saya mengajak di Slim River. Pondok Ustaz Termizi Abdul Rahman. Dia buat pondok luas. Berapa buah rumah. Lebih daripada 20 kat 30 rumah. Semua dah ada orang booking lah. Orang beli. Berapa ribu. Satu buah rumah dalam 50 ribu kot. Hak yang duduk situ semua nak mengaji. Dia pun tak mau duduk rumah. Dia pun nak duduk situ sebab dekat dengan tempat mengaji. Penginapan dia pun tu. Terus dia pun boleh mengaji. Tiap-tiap hari. Sebab mungkin cemuih kot. Dia pun tak mau dah. Segala-gala dia pun pernah rasa dah. Semua dah. Aku nak beribadat. Nak habiskan sisa usia. Ini pun ada. Jadi begitulah. Kita ni masih muda lagi. Tak juga. Saya pun 49 tahun dah. Tahun depan dah 50. Dekat dah. Kawan-kawan pun ramai dah meninggal dunia, mati muda. Yang sebaya saya, ustaz-ustaz meninggal. Covid yang baru ni. Berapa orang mati. Ini giliran kita tak tahu tuan-tuan. Allah akan hijrahkan kita buat selama-lama. Tinggal habis dunia. Nak kenal orang, kenang nama, apa jasa dia, apa kebaikan dia. Itu je. Peluang kita nak beramal tak ada lah. Habis lah. Hak yang hidup pun tak tahu di mana tempat yang dia duduk ni. Alam barzakh ni. Jauh ke tak? Ba'id qarib, wallahu alam. Allah yang tahu. Kubur memang ada kubur. Hak kita pergi kubur.
Tapi hakikat yang sebenar, di mana roh kita ditempatkan, wallahu alam. Doa je lah. Hak yang kita selalu kerap doa, mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat, diampuni dosa oleh Allah, dan letakkan di kalangan orang-orang abrar. Diletakkan di kalangan orang abrar di mana? Wallahu alam, kita tak tahu. Hak benda kita tak nampak. Azab kubur yang bagaimana disebut, dengar macam ni, mafatah talafu adla'uh, bersilang ni macam tulang rusuk ni, ditemukan jaufun ba'di, 5 jari tangan kanan ni masuk celah 5 jari tangan kiri, dihimpit sehimpit-himpit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Surah Taha ayat 124. Orang yang berpaling daripada kami, kata Allah, dia tak mau dengar cakap kami. Quran dah turun lama, 1400 tahun yang dulu. Rasulullah pun dia tak mau ikut. Walhal dia kata dia Islam. Siap mati dia pun ni, maka Allah sebut ma'isyatan dongka. Ahli tafsir menyebut dongka ni satu kehidupan waktu mereka berada di alam kubur yang dihimpit oleh Allah. Tu dongka, sempit, dihimpitkan oleh Allah. Bertemu ni 2 tulang rusuk. Di mana? Allahu alam. Kita tak tahu di mana tempat. Dengar tak jeritan hak yang diseksa ni di alam kubur? Kita tak dengar, kecuali yang diizinkan oleh Allah, Rasulullah, haiwan binatang. Kita tak dengar. Sakitnya wallahu alam. Kita duk baca-baca yang dalam hadis gini sebut dalam kitab tentang kematian, ziarah barzakh, begini keadaan orang diazab. Hak yang kencing basuh tak elok, hak tu pun dah kena azab teruk. Sampai Nabi terhenti dengan Sayyidina Abu Bakar. Aku dengar mereka ni sedang diazab dalam kubur. Salah apa dia ya Rasulullah, kata Abu Bakar? Mereka ni kencing dalam keadaan basuh tak elok, tak sempurna. Bayangkan, hak tu belum lagi yang duk balun, di rasuah, belum lagi cerita curi di orang, pergi bunuh orang, berzina, minum arak, memfitnah orang. Ni itu lagi berat. Hak yang dikatakan ismun kabir, dosa-dosa besar. Hak yang kecil itu pun Nabi dengar dah azab. Sampai bila? Sampai kiamat. Tunggu hari gegak gempita, hari hancur bumi, hari kemusnahan dunia. Allahu Akbar. Sebab itu kita ambillah suatu kehidupan yang terbaik di dunia ni untuk jadi hamba kepada Allah, berkhidmat khadam untuk agama Allah. Saat nyawa dikandung badan, sebelum kita terpisah badan dengan nyawa, baik yang laki baik yang perempuan, ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapat satu hijrah yang terbaik, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu untuk perkongsian ilmu pada malam ni, mudah-mudahan ada manfaat. Jadi tuan-tuan, di belakang sana, siapa yang berhajat nak membeli minyak wangi Raihanah Syifa yang saya bawa dulu lama dah. Minyak ni saya bersama dengan almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus, pengasas minyak ni, Raihanah Syifa. Minyak daripada Dubai. Siapa yang berhajat bolehlah. Banyak dia punya khasiat dia, kegunaan, antara untuk pendinding gangguan sihir dengan santau. InsyaAllah, mudah-mudahan dah banyak dah testimoni. Anak yang degil, cucu anak kerap menangis malam, tak berhenti, insyaAllah sapu. Bagus minyak ni, rasi. Saya banyak dapat testimoni. Resdung baru ada lagi, hak yang beli lagi, diulang lagi. Rasi Ustaz, untuk resdung sapu kat hidung. Sakit gigi, sakit kepala, migrain, cuba ni retiak. Allah Ta'ala yang nak menyembuh, Allah yashfi. Kita retiak, disuruh retiak. Doa jampi daripada almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Berkat 10 tahun dah ni, lama dah, 10 tahun. Jadi sakit baki ada. Minyak ni saya import daripada Dubai, dan boleh pakai untuk kegunaan biasa di badan kan. Elok di badan, jangan di pakaian, di badan, calik-calik sini-sini badan. Dan juga untuk isteri yang ada masalah macam-macam lah, dengan suami bergaduh balah, dua-dua elok-elok pakai ya. Dan ada testimoni lah daripada Lumut Perak yang masalah fibroid, ibu sekalian, fibroid 20 botol dibeli 2 tahun dengan izin Allah. Minyak ni membantu, doktor mengesahkan elok dah. Di Shah Alam, kanser
kanser darah. Boleh minum. Kalau dalaman boleh minum. Kalau kanser tadi boleh minum. 2-3 titik masuk dalam air suam, air mineral, insya-Allah. Doktor mengesahkan elok dia punya kanser. Dalaman minum, di luar sapu urut yang tak boleh sembahyang berdiri. Alhamdulillah. Sapu pinggang, lutut, elok. Buat macam minyak angin. Dan mudah-mudahan ada kebaikan. Dan macam-macam lagi lah. Ada risalah di luar. Sebotol 30, 250 ringgit. 4 botol 100. Payah nak dapat minyak ni. Ya, saya tak jual di mana-mana. Melainkan dalam kuliah saya bawa, yang ceramah saya bawa. Ada sikit lagi. Sebab Datuk dah tak ada dah. Ni yang lama ni. Tapi masih lagi. Orang duk cari lagi. Dengan izin Allah masih lagi. Ada keberkatan dia nampak sampai hari ni. Padahal Datuk dah meninggal 2 tahun dah. Datuk Ismail Kamus. Minyak ni insya-Allah siapa yang berhajat ada di belakang nanti boleh dapatkan. Dan yang kedua, Al-Quran sahabat saya bawa untuk wakaf. Niat pada arwah yang dah meninggal. Mudah-mudahan pahala wakaf Quran mengalir insya-Allah. Satu Quran RM30. Itu pun di belakang. Dan ada tabung saya bawa juga, tabung sekolah tahfiz saya di Ipoh untuk operasi pengurusan yang berhajat, untuk berzakat sebahagian harta wakaf dan infak bolehlah sedekah masukkan dalam tabung, nanti disediakan mungkin di atas ya, nanti apa nama tuan-tuan boleh buat sumbangan nanti insya-Allah semayang. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.